عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. Ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ku datang padamu, bukalah pintu, kau tak bisa lari dariku. Dari balik jendela, ku tatap erat mata, kau diam membeku. Ku datang mendekati. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel kami. Hari ini Abang Kopiah ingin menyampaikan sebuah email dari seorang sahabat kita yang bernama Syafiq yang berasal dari Kuala Lumpur. Dikatakan dalam email beliau bahawa kisah seram yang menimpanya ini berlaku kira-kira 2 tahun yang lalu. Walaupun sebagai seorang pengembara solo yang tegar, kisah perjalanan solo camping beliau ini yang tidak akan dipadamkannya dari ingatan. Bagi Syafiq, seorang pemuda berusia 24 tahun yang bekerja di tengah-tengah kesibukan kota Kuala Lumpur, hutan adalah ubatnya. Bunyi hon kereta, deadline kerja yang melesat dan kepulan asap kota seringkali membuatkan jiwanya lemas. Syafiq dikatakan juga sering merentas negeri, mendaki gunung dan juga membuat aktiviti-aktiviti lasak lain. Memandangkan cuti panjang pada hujung minggu itu, Syafiq membuat keputusan untuk berkhemah solo kali ini. Hari Jumaat itu sebaik sahaja jam menunjukkan pukul 6 petang, Syafiq terus menghidupkan enjin motosikalnya dengan beg berkapasiti 60 liter, khemah dan kelengkapan memasak. Destinasinya kali ini ialah Hulu Tamu, Batang Kali, Selangor, sebuah lokasi yang terkenal dengan keindahan sungai dan kedamaian alam semula jadinya. Perjalanan dari KL mengambil masa sekitar 1 jam. Sepanjang jalan melewati Rawang dan memasuki kawasan Batang Kali, udara mula bertukar sejuk. Kabus tipis mula turun menyelubungi pohon-pohon getah di kiri dan kanan jalan. Syafiq tersenyum sendirian di sebalik topi keledarnya. Dia membayangkan ketenangan malam, ditemani kopi panas dan bunyi aliran sungai. Syafiq tiba di kawasan Hulu Tamu ketika azan maghrib sedang berkumandang di perkampungan berhampiran. Dia terus menuju ke satu sudut yang agak tersorok, jauh sedikit dari tapak perkhemahan utama yang biasanya dikunjungi keluarga. Dia mahukan solitude, ketenangan mutlak. Dengan cekap, Syafiq mendirikan khemah dome miliknya berhampiran sebatang pokok jejawi besar hanya beberapa meter dari tebing sungai yang berbunyi deras. Selalunya Syafiq tidak pernah berasa takut. Baginya, alam malam adalah kawan. Namun malam ini, entah mengapa tengkuknya rasa meremang sebaik sahaja pancangan khemah terakhir diketuk ke tanah. Menjelang pukul 11 malam, unggun api kecil yang dinyalakannya mula mengecil. Suasana sekeliling menjadi tersangat sunyi. Bunyi cengkerik dan katak yang tadi rancak tiba-tiba terhenti secara serentak. Hutan itu menjadi sepi, sesepi tanah perkuburan. Syafiq yang sedang menyisip kopi panas di dalam cawan titaniumnya mula berasa tidak sedap hati. Angin malam bertiup kencang, membawa bersama satu bau yang sangat luar biasa. Ia bukan bau bangkai haiwan. Ia adalah bau kapur barus yang sangat pekat, bercampur dengan bau tanah riput yang basah. Bunyi ranting patah dari arah belakang khemahnya. Syafiq tersentak. Dia mencapai lampu suluh LED miliknya dan menghalakan cahaya ke arah kegelapan hutan. Tiada apa-apa. Hanya pokok-pokok yang melambai di tiup angin. Dia cuba menenangkan diri. Mungkin musang atau babi hutan, bisik hatinya. Namun sebaik sahaja dia memalingkan badannya semula ke arah unggun api, jantungnya seolah-olah berhenti berdegup. Darahnya terasa membuak naik ke kepala. Di seberang sungai yang sempit itu berdiri tegak sebatang tiang putih di sebalik semak samun. Syafiq mengecilkan matanya, menghalakkan lampu suluhnya tepat ke arah objek tersebut. Cahaya lampu suluhnya menerangi sekujur tubuh,
yang dibalut kain kafan yang sudah kusam dan berlumpur. Di bahagian atasnya, kain itu diikat kemas seperti bunjut. Wajahnya hitam legam, terbakar, dengan sepasang mata yang merah menyala memandang tepat ke dalam anak mata Syafiq. Syafiq kaku, mulutnya terkunci, malah lututnya terasa longgar sehinggakan dia terduduk di atas tanah. Pocong itu tidak berjalan, tetapi ia mula bergerak secara tersengguk-sengguk, seolah-olah mahu melompat menyeberangi sungai kecil itu untuk menghampirinya. Setiap kali makhluk itu bergerak, bau busuk kapur baru semakin menusuk hidung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat kursi mula meniti di bibir Syafiq dalam nada yang menggigil. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, tidak sanggup melihat wajah yang mengerikan itu. Bunyi hempasan sesuatu yang berat di atas tanah semakin mendekat. Syafiq dapat merasakan kehadiran makhluk itu kini berada betul-betul di luar kain khemahnya. Bunyi helaan nafas yang kasar dan berbau busuk kedengaran sangat jelas di cuping telinganya. Buka ikatan, aku. Satu suara garau dan mendayu seolah-olah berbisik dari dalam tanah. Syafiq terus membaca surah-surah lazim dengan sekuat hati. Air matanya mula mengalir kerana ketakutan yang teramat sangat. Dia berjanji dalam hati, jika dia selamat malam ini adalah kali terakhir dia berkhemah seorang diri di kawasan terpencil. Tiba-tiba sayup-sayup kedengaran bunyi azan subuh berkumandang dari masjid kampung berhampiran. Bersamaan dengan itu, bunyi kicauan burung mula kedengaran dan suasana gelap gelita mula diganti dengan cahaya merah fajar. Syafiq membuka matanya perlahan-lahan. Keadaan di luar khemah sudah mula cerah. Bau busuk malam tadi telah hilang, digantikan dengan bau embun pagi yang segar. Dengan tangan yang masih terketar-ketar, dia menjenguk keluar khemah. Tiada apa-apa di sana. Namun di atas tanah lembut betul-betul di hadapan pintu khemahnya, terdapat kesan tumpukan tanah hitam bersaiz bulat, seperti kesan sesuatu yang baru sahaja melompat di situ. Tanpa membuang masa untuk memasak atau menikmati kopi pagi, Syafiq menyumbat semua kelengkapannya ke dalam beg, dalam keadaan kucar-kacir. Khemahnya dilipat secara ala kadar. Pukul 7.30 pagi, Syafiq sudah memecut motosikalnya keluar dari hulu tamu. Apabila dia melepasi papan tanda "Selamat datang ke Batang Kali", dia memandang cermin sisi motosikalnya buat kali terakhir. Bersyukur kerana dia masih diberi peluang untuk pulang ke Kuala Lumpur dengan selamat. Pengalaman di hulu tamu itu menjadi pengajaran paling berharga dalam hidupnya sebagai seorang solo camper. Apakah yang telah mengganggu Syafiq? Adakah benar wujud gangguan mistik di tempat itu? Ataupun hanya permainan mata dan igauan Syafiq sahaja? Silalah like, komen dan share kisah ini. Saya, Abang Kopiah, mengundurkan diri. Hingga ke minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam.